Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 Syakban 23 Mac bersama saya Adak Masyarob dan berikut tajuk utama malam ini. Saudi hapus semua sekatan vaksin COVID-19. Juga Mahkamah Syariah dicadang perintah serentak kes cerai dan tuntutan nafkah. Kementerian Kesihatan Arab Saudi mengumumkan pemansuhan semua sekatan COVID-19 termasuk kuarantin wajib bagi semua pengunjung ke negara itu. Sekatan yang dimansuhkan termasuk penyerahan sijil vaksinasi COVID-19 dan ujian PCR sebelum atau semasa ketibaan di Arab Saudi. Langkah itu diambil susulan penurunan kes dan kadar pelalian mencapai 99% untuk semua penduduk berumur 12 tahun ke atas. Selain itu, Presiden Umum Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz As-Sudais mengumumkan selepas 2 tahun, solat tarawih dan iftar di semua masjid dibenarkan. Selain itu, iktikaf juga akan dibenarkan di 2 masjid suci itu mengikut terma dan syarat yang akan diumumkan kelak. Tahun sebelum ini, pihak pengurusan 2 masjid berkenaan menyediakan juadah berbuka puasa secara pak buat jemaah yang mengunjungi Masjidil Haram. Manakala perbuatan mengagihkan hidangan sahur di Masjid Nabawi dan lamannya adalah dilarang. Ia bagi mengekang penularan COVID-19 dengan memastikan jemaah mematuhi semua prosedur operasi standard yang ditetapkan. Dalam pada itu, Tabung Haji TH menyambut baik pengumuman Kerajaan Arab Saudi menarik balik beberapa sekatan berkaitan virus COVID-19 merangkumi perjalanan, penjarakan fizikal, ujian antigen pantas RTK dan kuarantin wajib ke negara tersebut. Dalam berkaitannya petang tadi, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Seri Amrin Awaluddin berkata, ketetapan berkenaan dibuat berikutan situasi COVID-19 yang bertambah baik di negara berkenaan. Pun begitu, rakyat dan pelancong luar tetap perlu memakai pelitup muka di kawasan tertutup. Antara yang kembali dibenarkan, ibadah iktikaf kedua-dua Masjidil Haram dan di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. TH juga optimis Kerajaan Arab Saudi telah meneliti pelbagai aspek bagi memastikan keselamatan rakyat serta jemaah umrah dan haji terjamin. Tabung Haji TH sedang giat mempersiapkan penginapan dan operasi masyair untuk kemudahan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad kini berada di Tanah Suci bagi mendengar taklimat dan melihat sendiri persiapan petugas TH. Antara lokasi yang dilawat adalah Abraj Al-Janadriyah di Makkah. Bangunan tersebut menempatkan pusat operasi haji, kaunter kewangan, pusat bimbingan dan nasihat ibadah, kaunter pos dan lain-lain kemudahan. Abraj Al-Janadriyah mampu menempatkan 6,000 jemaah muasasah dan petugas haji. Selain itu, Datuk Idris turut melawat pusat rawatan tabung haji Shisah yang lengkap dengan bilik kecemasan, wad, X-ray dan keperluan lain. Datuk Idris juga sempat melawat Mina bersama Pengarah Eksekutif Haji TH, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sedang memperhalusi prosedur operasi standard SOP berkaitan pelaksanaan program-program agama di masjid dan surau menjelang Ramadan dan sambutan Aidilfitri. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, antara yang akan diperincikan adalah berkaitan dengan program Qiyamul Lail serta Tazkirah. Antaranya mana membenarkan kalau sebelum ini contoh program Qiyamul Lail di masjid menjelang pada bulan Ramadan, kemudian program-program yang berkaitan tazkirah pada bulan Ramadan, itu yang antara yang digariskan untuk diperhalusi dan akan diumumkan insya-Allah di peringkat negeri.
Sementara itu mengulas mengenai pelaksanaan solat tarawih sama ada 8 atau 20 rakaat, beliau berkata ia juga tertakluk kepada kebenaran pihak berkuasa agama negeri. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Multaqa Murabbi Ummah Peringkat Negeri Pulau Pinang di Georgetown. Majlis disempurnakan timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman, merangkap yang di-Pertua Majlis Agama Negeri Pulau Pinang, Main PP. Datuk Ahmad Zakiyuddin dalam pada itu berkata, Pulau Pinang akan mula melaksanakan solat tanpa penjarakan fizikal berkuat kuasa 1 April ini. Di Perak, semua masjid dan surau dibenarkan melaksanakan aktiviti keagamaan termasuk menunaikan solat berjemaah tanpa penjarakan fizikal dan merapatkan saf berkuat kuasa 1 April depan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah ia termasuk solat berjemaah 5 waktu dan solat Jumaat serta solat tarawih. Bertitah pada sesi sembah taklimat aktiviti masjid dan surau Perak fasa peralihan ke endemik di Ipoh petang tadi, Sultan Nazrin turut menyatakan tadarus Al-Quran, Qiyamul Lail dan iktikaf, kuliah serta kelas pengajian agama turut dibenarkan. Namun bagi meminimumkan tempoh pendedahan jemaah kepada udara yang terperangkap dalam bangunan, tazkirah yang dibenarkan selepas solat witir hendaklah tidak melebihi 30 minit. Hidangan berbuka puasa atau iftar, moreh dan hidangan sahur di masjid dan surau dibolehkan dengan penyediaan makanan berbungkus dan jamuan hidangan terbuka tidak dibenarkan. Sultan Nazrin bertitah hasil daripada kelonggaran awal itu akan menjadi penentu dan panduan kepada baginda untuk memperkenankan aktiviti menyambut hari raya nanti. Hakim Mahkamah Syariah dibenarkan membuat perintah secara serentak bagi permohonan penceraian dan urusan tuntutan nafkah untuk isteri dan anak-anak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, cadangan ini bagi mengelak masa yang terlalu lama diambil untuk menyelesaikan isu berkenaan sehingga bekas isteri dan anak-anak tidak mendapat keadilan. Katanya ketika ini kes dibawa ke mahkamah untuk selesaikan kes penceraian. Selepas diputuskan penceraian, kemudian baru tuntutan nafkah. Ia kadang-kadang memakan masa yang lama. Oleh yang demikian, kerajaan mencadangkan supaya dibawa terus ke dua-dua kes serentak, penceraian dan juga tuntutan nafkah untuk isteri dan anak-anak. Perdana Menteri berkata jika dua perintah itu dapat dilakukan serentak, ia mempercepatkan urusan yang lebih besar. Selain daripada penceraian, urusan nafkah anak dapat disegerakan. Seorang pengawal keselamatan didakwa di Mahkamah Magistrate di Ibu Negara atas pertuduhan membunuh seorang wanita yang juga penyelia kedai buku di sebuah sekolah 2 minggu lalu. Namun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Muhammad Yusri Latif, 35 tahun. Pengakuan tidak direkodkan berikutan kes bunuh itu memperuntukkan hukuman gantung sampai mati yang mana ia di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Muhammad Yusri didakwa membunuh Fong Suu Kyi, 25 tahun, di sebuah bilik bengkel sekolah menengah kebangsaan Seri Mulia Ceras antara 1.45 petang hingga 5.30 petang pada 12 Mac lalu. Dia dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, gantung sampai mati. Kes akan disebut 25 Mei. Seorang lelaki menetak leher isterinya sehingga mati di bilik sewa pasangan terbabit dekat tingkat 3 Jalan Segama, Kota Kinabalu. Mangsa berusia 23 tahun itu ditemui terbaring berlumuran darah, ditilam selepas suaminya menghubungi talian kecemasan dan memaklumkan dia menetak wanita itu pada 11.47 malam. Ketua Polis Kota Kinabalu Assistant Commissioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, siasatan awal mendapati kejadian berlaku jam 10.50 malam selepas suspek dikatakan bertengkar dengan isterinya. Suspek yang berang kemudian ke dapur lalu mengambil pisau sebelum bertindak menyerang mangsa. Mangsa mengalami cedera di leher kanan, muka, tangan dan luka di perut. Polis menahan suspek yang masih berada di lokasi kejadian.
Motif kejadian dipercayai cemburu, namun siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti puncanya. Sebilah pisau dan parang pemotong daging dirampas. Lori 5 tan dari Kelantan ke Johor yang membawa mercun seludup ditahan di Jalan Batu Jong, Kuala Kerai Ahad lalu. Pihak polis percaya bekalan mercun ini untuk dijual sempena Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi, dan ini merupakan rampasan mercun pertama di Kelantan untuk tahun ini. Ketua Polis Kelantan Datuk Syafin Mahmad berkata, ketika kejadian, 2 anggota unit kereta peronda yang sedang melakukan rondaan di kawasan berkenaan bertembung dengan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Lori berkenaan dipandu seorang lelaki bersama 2 rakannya yang dalam perjalanan dari Kota Baru menghala ke Kuala Kerai. Hasil pemeriksaan, 97 kotak berisi pelbagai jenis mercun dirampas dengan anggaran nilai RM45,000. Turut dirampas lori jenis Nissan bersama 3 buah telefon bimbit. Kalau kita tengok secara fizikal ni, apa ada cop tulisan semua ni? Benda ni dia tidak ada, tak adalah bungkus macam dadah ni kena packaging lain. Ini tak ada. Ini begini ya. Jadi dia sampai satu store, satu gudang, dia masuk. Tu hantar ke lokasi yang dituju. Tak ada. Tutup, cover tutup. Cover dia tutup. Jadi daripada luar, kalau kita tidak tahan, kita tak tahu. Hasil soal siasat lori berkenaan dikatakan mahu menghantar bekalan mercun ke Johor dan 3 lelaki berkenaan bertindak sebagai transporter. 3 lelaki berusia 24 hingga 57 tahun termasuk pemandu lori ditahan. Kesemua suspek direman 4 hari mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Selangor jual minyak paket RM2 sahaja. Bertemu kembali. Kerajaan Selangor akan menjual minyak masak paket RM2 seunit sebagai langkah intervensi terbaru untuk membantu rakyat negeri itu mengurangkan kos hidup. Menurut Exco Infrastruktur dan Pertaniannya Izham Hashim, minyak masak tersebut dijual dengan harga lebih murah berbanding harga pasaran RM2.43 seunit. Kita dah buat keputusan minyak masak. Kita harga pasaran sekarang 2.43 sen 1 kilo tu pack tu. Kita akan jual RM2. Jualan RM2 kepada pengguna-pengguna nanti insya-Allah. Jadi yang terlebih itu kita tangguhlah untuk intervensi. Saya yakin itu akan menjadi satu lagi hit lah. Cuma kita kena limitkan jumlah lah sebab nanti yang beli ramai penjaja pula. kita nak rakyat yang masak kat rumah untuk mendapat manfaat. InsyaAllah kita limitkanlah number dia. Sebagai permulaan, PKPS menyediakan 500 beg minyak masak untuk dijual kepada pengguna bermula hujung minggu ini dalam program intervensi harga makanan ihsan yang diadakan melalui 3 platform utama, iaitu program jualan prihatin rakyat yang diadakan setiap hujung minggu, jualan harian ayam segar di Pasar Borong Selangor dan menerusi Selangor Agro Market. Program intervensi sebelum ini melibatkan penjualan ayam, telur ayam, daging dan ikan yang telah mencatatkan hasil jualan lebih RM496,000. Daripada jumlah itu, rakyat Selangor telah menikmati penjimatan hampir RM150,000 berikutan harga yang ditawarkan jauh lebih rendah daripada harga pasaran semasa, dan menjelang Aidilfitri, program jualan prihatin tersebut akan diperbanyakkan di beberapa kawasan sehingga hari terakhir sebelum Hari Raya. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS dan Permodalan Negeri Selangor Berhad PNSB di Wisma PKPS. Setelah berjaya memasuki pasaran di 5 negara, pengeluar produk minuman Munif Hijaz Marketing Siang Berhad ingin menembus perniagaan Timur Tengah.
Menurut pengarah syarikat Munif Ahmad, kali ini mereka memfokuskan produk minuman yang tidak mengandungi gula putih yang baik untuk kesihatan pengguna. Kami bermula di luar negara ini dah beberapa tahun lah, start 2018 lagi. Dan insya-Allah kami berhasrat dan merancang kita akan mengembangkan lagi lah kita punya bisnes ni ke Timur Tengah, negara-negara Arab insya-Allah. Memang sekarang dah ada di Arab Saudi. Tapi kita nak biar produk-produk kita ni lebih berkembang di sana insya-Allah. Sebab sana di negara Timur Tengah ni banyak negara-negara Islam kan. Jadi insya-Allah kita akan fokus untuk tahun ini dan juga tahun mendatang ni nak pergi ke pasaran Timur Tengah insya-Allah. Beliau yang ditemui di Expo Gate to Global di Menara Mara, Kuala Lumpur berkata berdasarkan permintaan tinggi daripada pengguna luar negara, mereka terus melangkah lebih jauh. Produk tersebut tetap mendapat tempat di hati pengguna tempatan. Dalam masa sama, mereka telah diintai beberapa syarikat di Dubai selepas menghadiri program Expo Peringkat Antarabangsa di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRED). Sebagai permulaan, Munif Hijaz Marketing Sendirian Berhad telah memasarkan barangan mereka ke Arab Saudi. Setakat ini, mereka telah menakluki 5 negara dengan jumlah keseluruhan pengeluaran sebanyak RM2 juta setahun dan Brunei merupakan negara yang paling mendapat permintaan tinggi. Stesen TV Islamic TV Al-Hijrah lancar aplikasi Al-Hijrah Apps AH yang memuatkan lebih 5,000 rancangan keagamaan pelbagai genre sebagai menghargai kepada penonton setia TV Al-Hijrah. Ketua Pegawai Eksekutifnya Namazi Haris berkata inisiatif itu seiring dengan arus masa dan keperluan penonton untuk mengakses dan menonton program-program menarik TV Al-Hijrah pada bila-bila masa di mana-mana sahaja dan tanpa batasan. InsyaAllah target kita juga adalah untuk bersaing dengan aplikasi-aplikasi konten yang lain dan sudi saya kongsikan. Kita merupakan antara media ataupun konten dakwah yang available yang terbesar di Malaysia untuk konten-konten dakwah Islam Melayu. Dan kita akan buat kolaborasi bersama dengan beberapa platform yang lain untuk menghasilkan lebih banyak program-program yang berkualiti insyaAllah. Menurut Namanzi, bagi mencapai sasaran 30% penonton Al-Hijrah Apps, TV Al-Hijrah juga akan menghasilkan hampir 1,000 kandungan baharu yang lebih eksklusif sehingga penghujung tahun ini. Tambah beliau, aplikasi tersebut boleh dimuat turun melalui Google Play Store atau Apple App Store secara percuma. Beliau berkata demikian selepas merasmikan 3 fokus utama kempen Ramadan dan Syawal 1443 Hijrah dan aplikasi terbaru TV Al-Hijrah di Ibu Negara petang tadi. Sementara itu, Namanzi juga berkata TV Al-Hijrah turut memberi fokus kepada 2 lagi inisiatif khusus bagi menyambut Ramadan dan Syawal 1443 Hijrah akan datang. Jelasnya inisiatif kedua itu membabitkan 20 rancangan istimewa pelbagai genre yang bakal disiarkan sepanjang Ramadan dan 9 rancangan untuk Syawal. Antara program-program menarik Ramadan ialah Khatam Al-Quran Perdana, Solat Tarawih dari Mekah, My Quran Hour, Assalamualaikum Sahur, Camca, Sarang Hilaf dan pelbagai lagi. Selain turut menyajikan rancangan sepanjang Syawal, antaranya Hijrah Berselawat Syawal, Hijrahkan Laguku Reunion Raya, sitcom Tahu-Tahu Dah Raya, telefilm Syawal yang Hilang serta filem Indonesia berjudul Mars. Manakala bagi inisiatif ketiga pula, TV Al-Hijrah meneruskan program tanggungjawab sosial korporat CSR tradisi iaitu Hijrah Prihatin Skuad Bubur Lambuk 2022. Berehat seketika daripada kesibukan rutin harian sambil mensyukuri keunikan Malaysia. Kunjungi dan terukailah tempat-tempat menarik dalam negara yang mampu memberi kedamaian, ketenangan dan pengalaman baru yang berbeza bersama keluarga tercinta. Jangan lupa patuhilah SOP ketika melancong. Jom cuti-cuti Malaysia, segalanya ada di sini. Malaysia kaya dengan kepelbagaian kaum, seni dan budaya. Keindahan alam semula jadi, khazanah warisan alam, pulau dan pantai serta keenakan makanannya. Semuanya ada di sini. Jom kita cuti-cuti Malaysia. Malaysia mempesona.
Taliban tarik balik kebenaran pelajar perempuan ke sekolah. Bertemu kembali. Perkembangan tragedi pesawat China Eastern Airlines MU5735 yang terhempas Isnin lalu. Kerja-kerja mencari serpihan pesawat termasuk kotak hitam masih diteruskan, namun hujan lebat menyukarkan usaha berkenaan. Ketika ini ratusan anggota bomba, tentera serta sukarelawan bertungkus lumus menjalankan operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan pergunungan tersebut. Menurut pasukan penyelamat, hujan berterusan menyebabkan wujud risiko tanah runtuh kecil di lokasi insiden. Ia sekaligus menjadikan keadaan lebih berisiko. Menurut pihak berkuasa China, punca pesawat itu terhempas masih samar. Justru maklumat menerusi kotak hitam pesawat itu penting untuk mengetahui punca pesawat Boeing 737-800 itu terhempas. Menurut China Eastern, pesawat berusia hampir 7 tahun itu telah disahkan selamat sebelum berlepas. Isnin lalu, pesawat yang membawa 123 penumpang dan 9 anak kapal itu menjunam di kawasan pergunungan di Wuzhou. Tiada penumpang dan kru dijumpai selamat ketika ini. Tragedi pengangkutan udara ini adalah yang terburuk di China dalam masa 30 tahun. Sejak Taliban menguasai tampuk kepimpinan Afghanistan Ogos tahun lalu, hari ini kali pertama pelajar perempuan dibenar kembali ke sekolah. Ia sekaligus mengakhiri polisi puak itu yang tidak membenarkan perempuan mendapatkan pendidikan formal. Namun kegembiraan itu tidak lama. Taliban menarik balik kebenaran itu selepas beberapa jam sahaja. Perkara itu disahkan jurucakap Taliban Inamullah Samanggani. Menurutnya, Taliban mengarahkan semua pelajar perempuan tersebut kembali ke rumah hanya beberapa jam selepas dibuka. Wartawan AFP yang berada di sekolah menengah Zargona ketika itu menyaksikan keadaan tersebut. Pelajar-pelajar perempuan di sekolah berkenaan dilihat dengan sedih mengemas barangan mereka dan pulang ke rumah. Setakat ini tidak dapat dipastikan mengapa Taliban membuat tindakan U-turn tersebut. Masyarakat antarabangsa sebelum ini menjadikan hak pendidikan golongan wanita sebagai antara syarat untuk mengiktiraf kerajaan Taliban baharu, termasuk dalam memberikan dana bantuan. Etnik Rohingya di kamp pelarian Bangladesh menyambut baik langkah Washington mengisytiharkan tindakan Myanmar ke atas etnik minoriti itu sebagai satu genosid atau pembersihan etnik. Langkah itu dilihat memberi harapan baharu kepada etnik Rohingya. Rata-rata etnik Rohingya berterima kasih kepada Presiden Joe Biden atas pengisytiharan yang memihak kepada etnik tertindas itu. We are waiting for a long time for that thing. Because of the USA is the one powerful country in the world. If they will recognize as a Rohingya as a genocide case by the Myanmar military, maybe international community will more interest about the Rohingya issue. Maybe before the justice will be shown. Ketika ini, kes genosid etnik Rohingya oleh kerajaan Myanmar sedang dibicarakan di Mahkamah Antarabangsa The Hague. Junta Myanmar menafikan sebarang tindakan pembersihan etnik Rohingya. Ketika ini, lebih 740,000 etnik Rohingya hidup sebagai pelarian di Bangladesh. Ia tidak termasuk lebih 100,000 yang melarikan diri dari Rakhine pada awal krisis tersebut. Mereka enggan kembali ke Myanmar selagi keselamatan mereka tidak terjamin. Program Semara Niaga Keluarga Malaysia dengan nilai keseluruhan berjumlah 40 bilion ringgit akan memperbanyakkan akses pembiayaan kepada sektor perniagaan, terutamanya untuk pengusaha perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan sektor informal. Program ini merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan equity untuk dimanfaatkan oleh setiap golongan usahawan. Ikuti Berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik
Dan jangan lupa tonton Tycoon Muda episod ke-5 jam 9.30 malam ini dengan tugasan promosi dan jualan langsung. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.